Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkafli dan ini Niaga Awani. Susulan daripada dua pengumuman penting Perdana Menteri pada Jumaat dan Ahad berkenaan pelanjangan semula ekonomi negara dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, ini adalah tambahan kepada usaha berterusan kerajaan untuk pulihkan dan kembalikan keyakinan kepada pengguna dan juga perniagaan menerusi pelbagai inisiatif. Antara pengisian dalam penjana adalah perubahan kepada perniagaan dan ekonomi digital. Namun bagaimanakah ini akan beri kesan kepada syarikat besar infrastruktur dan adakah mereka fleksibel untuk buat perubahan di masa akan datang? Kita membincangkan perkara ini bersama dengan Pengarah Urusan PLAS Malaysia Berhad, Datuk Azman Ismail. Datuk, pertama sekali persiapan PLAS berdepan tempoh PKPP ini melihat kepada jangkaan ramai ataupun banyak trafik akan balik kampung dan juga bagaimana PLAS bersedia berdepan situasi ini? Adakah mungkin ada berita baik untuk pengguna, ada diskaun tol mungkin? Terima kasih Cik Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya memberi sedikit pencerahan di sini. Kami begitu menyambut baik tentang pengumuman daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang PKP pemilihan. Dari segi persediaan pihak syarikat PLAS, kami memang dah bersedia dari segi persiapan dan juga dari segi operasi syarikat. Sebagai contoh, sebelum wujudnya PKP pada sebelum bulan 18 Mac, keadaan trafik kami adalah dalam lingkungan 1.5-1.6 juta seharian. Sejak PKP bersyarat 4 Mei yang lalu, ada nampak peningkatan sampai ke lebih kurang 1 juta trafik dalam sehari. Jadi dari segi dengan PKP pemilihan yang telah diumumkan, kami menjangkakan akan berlaku kenaikan dalam lingkungan 10-15% trafik dari segi kenaikan. Dari situ kami memang dah bersedia dari segi operasi infrastruktur kami. Begitu juga di operasi di kawasan rehat dan rawat, di mana pencarakan sosial akan dititik beratkan. Markings on the so-called food court telah pun diadakan. Jadi pihak-pihak pengguna dapat menggunakan dengan cara yang diselesa sekali. Okey. Dari segi persiapan pihak syarikat, kami juga ingin menitik beratkan tentang pencarakan sosial. Sekiranya dari segi kemudahan yang kami lakukan tu menitik beratkan mengambil kira tentang perlunya kita mengadakan pencarakan sosial. Sebagai contoh, kami tidak akan lagi mengadakan persediaan untuk tambah nilai secara manual. Kita menggalakkan semuanya menggunakan tambahan nilai menggunakan sama ada self-service kiosk ataupun dengan lebih 11,000 plot atau 11,000 tempat di mana para pengguna dapat top up kad touching group mereka. Dari segi persediaan, kami juga ingin telah pun melancarkan chatbot Puteri yang baru-baru ini supaya pihak pengguna dapat mendapat maklumat mutakhir tentang perjalanan lebuh raya daripada chatbot itu. Kami juga telah mengadakan pesanan pre-ordering untuk kita punya kawasan rehat dan rawat. Jadi semua pengguna dapat membuat pre-ordering sebelum kita sampai dan bila dah sampai terus boleh mengambil makanan yang telah dipesankan lebih awal. Walaupun ianya pada peringkat perintis hanya pada 3 kawasan rehat dan rawat, tapi kemudahan ini akan dilanjutkan kepada semua kawasan rehat dan rawat tidak lama lagi. Dari segi juga persediaan dari segi digital, kami sedang memutakhirkan tarikh pelaksanaan RFID untuk kawasan store closed store system di sepanjang lebuh raya kami. Pada permulaannya daripada hutang kampung Persendai 2 di bahagian utara akan kami lancarkan dalam pertengahan Julai ini dan seterusnya kita akan melanjutkannya daripada juru ke Skudai tidak berapa lama selepas itu.
Dan Datuk juga ada pengalaman 30 tahun dalam kerjaya dalam sektor oil and gas, dan tentunya ini adalah sektor yang sangat tidak menentu, dan juga ada melakukan transformasi dalam pelbagai sektor, dan juga penambahbaikan dalam HSSE ataupun Health Security Safety dan juga Environment. Bagaimana Datuk gunakan kebijaksanaan tersebut dalam operasi Corporate Plus sendiri? Dan kita tahu banyak perniagaan syarikat bekerja di rumah, tetapi dari segi new ways of doing business, selepas 32 tahun, adakah ini mungkin masanya Plus meneroka model-model sumber pendapatan dan juga aliran tunai baru untuk masa depannya? Soalan itu sudah tentu pengalaman saya selama 30 tahun di arena oil and gas telah memberi saya satu impetus untuk melakukan perubahan kepada pihak syarikat Plus. Dalam segi HSSE, yang pentingnya dah semasa PKP yang berlaku, yang paling ketara adalah segi perubahan dalam cara bekerja. Banyak daripada pihak kaki tangan warga kerja Plus bekerja pada rumah, dan juga bagi pekerja-pekerja yang di lapangan, mereka terpaksa bekerja di lapangan memenuhi tentang kehendak essential services di lebuh raya. Yang pentingnya adalah untuk kita memberi jaminan kepada semua warga kerja Plus yang bekerja di lapangan, yang mereka sentiasa dalam perhatian syarikat, memberi mereka kelengkapan dari segi face mask, hand sanitizer, supaya mereka terus dapat berasa selesa dan berasa selamat apabila mereka melakukan pekerjaan mereka. Kemudian bagi mereka-mereka yang bekerja daripada rumah, kami melengkapkan mereka dengan laptop dan juga memberi juga satu transformasi mengenai tentang bagaimana hendak bekerja daripada rumah. Kita ambil perhatian bahawa kebanyakan mereka ini mungkin tidak ada ruang kerja di rumah. Jadi kalau mereka melakukan video call ataupun phone call, kalau ada background noise dari segi anak-anak mereka, kita menerima semua itu sebagai satu perubahan yang untuk mereka lakukan sebaik mungkin. Ini memberi satu pendekatan yang berbeza. Hashtag kita jaga kita adalah salah satu daripada pendekatan yang pihak Plus gunakan, supaya bukan saja kita memberi pendekatan yang baik kepada warga kerja Plus, kita juga memberi pendekatan yang baik kepada para pengguna, supaya kita sentiasa dalam keadaan selamat, bukan saja untuk warga kerja Plus tetapi juga untuk semua warga kerja, untuk semua pelanggan yang berinteraksi dengan Plus. Itu yang penting. Jadi perubahan-perubahan yang kami lakukan di Plus ini adalah untuk kita mengadaptasikan penggunaan digital supaya kita dapat berkembang yang lebih pesat dan cepat untuk kita memberi interaksi yang baik kepada semua para pengguna. Dan Datuk, bagaimana pelaburan untuk pendigitalan bagi Plus? Adakah ia lebih besar? Saya tahu Datuk juga ada sebut tentang Puteri sebentar tadi. Adakah mudah untuk melakukan dan juga menjalankan satu-satu inovasi baru? Adakah ini sesuatu yang Plus sebagai sebuah syarikat yang besar dapat lakukan dengan mudah? Ya, kita memang menggunakan adaptasi, dan investment yang kita lakukan adalah investment untuk kita dapat meningkatkan lagi tentang penggunaan adaptasi digital bukan saja dalam penggunaan syarikat tetapi untuk memberi kesertaan kepada pengguna. Sebagai contoh, investment dalam RFID itu adalah salah satu daripada investment kita lakukan. Investment dalam chatbot Puteri salah satu investment kita lakukan untuk kita memudahkan perkhidmatan kita kepada semua para pelanggan. Yang lebih penting juga dari segi improvement atau efisiensi dalam syarikat sendiri, kita telah mengadakan digital signature kepada semua warga kerja Plus supaya mereka dapat menggunakan, mengadaptasikan penggunaan digital. Tidak perlu lagi memerlukan mereka mengisi borang-borang manual. Hanya semua kebanyakan daripada penggunaan mereka adalah penggunaan secara online. Ini adalah salah satu daripada contoh yang kita lakukan untuk kita mengadaptasikan. Sudah tentu kalau kita mengadaptasikan digital, cyber security threat is also a concern. So kita juga put in some investment to make sure kita punya cyber security telah diperketatkan dan diperkemaskan
supaya kita tidak expose pada satu security apabila kita menggunakan lebih banyak digital dalam urusan syarikat ataupun dalam urusan dengan para pengguna. Itu yang kita titik beratkan dari segi apa yang kita lakukan dalam perubahan-perubahan dalam di PLAS. Dan bagaimana reaksi kaki tangan PLAS kepada perubahan ini? Adakah mereka menerimanya dengan baik ataupun adakah seperti kebanyakan perniagaan lain mereka harus mempercepatkan adaptasi mereka dan juga latihan pembelajaran mereka kepada perubahan ini? Menerima dengan baik sebab mereka juga ketahui dan hayati tentang pentingkan untuk menjaga kesihatan diri sendiri. Jadi kemudahan-kemudahan yang syarikat lakukannya adalah mereka nampak dan dapat menghayati tentang perubahan yang berlaku. Jadi mereka berasa terima kasih tentang apa yang telah pihak syarikat lakukan. Yang penting juga dalam PKP ini, pihak syarikat sentiasa dalam setiap minggu berutus buat perutusan kepada semua wakil kerja PLAS supaya mereka diketahui tentang apa perubahan yang berlaku pada syarikat setiap minggu. Ya, jadi komunikasi yang terus yang diadakan pada setiap minggu tentang apa yang pihak syarikat berlaku, apa yang tengah berlaku tentang prestasi likuiditi syarikat dan sebagainya. Saya mengambil pendapatan supaya sentiasa terus dalam berkomunikasi tentang pihak syarikat. Sebab mereka juga kagum dengan pihak syarikat ini dan mereka juga mahu untuk memberi peluang dan memberi juga semangat supaya syarikat ini dapat pulih dan dapat terus berkembang dengan lebih baik. Jadi mereka menerima baik semua adaptasi yang pihak syarikat lakukan pada ketika ini dan saya juga begitu optimis bahawa perubahan yang kita lakukan sekarang ini akan terus diterima baik oleh semua bagi kerja PLAS. Okey. Dan Datuk, terakhir sekali Datuk, ya, kita ada lebih sekitar 1 minit 2 minit lagi. Saya tahu mungkin ini satu masa depan yang mungkin bersifat spekulatif, tetapi dengan PKP, PKPB dan juga PKPP ini tentunya ramai orang sudah terbiasa dengan satu kebiasaan baru dan juga mereka mungkin melihat kepada satu penyelesaian yang lebih cost efektif, video call berbanding daripada pengembaraan untuk perniagaan. Adakah ini mungkin akan kurangkan penggunaan lebuh raya untuk mengembara di masa hadapan? Adakah ini mungkin masa depan bagi PLAS yang PLAS sudah fikirkan bergerak ke hadapan selepas ataupun dalam tempoh PKPP ini, Datuk? Ringkas, Datuk. Ya, kami optimis bahawa pihak para pengguna akan terus menggunakan lebuh raya. Memang saya akui tentang wujudnya banyak video call dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang ingin ke tempat kerja dengan menggunakan syarikat pengangkutan awam, kena wujudkan penjarakan sosial. Jadi dengan itu kebanyakan perkhidmatan awam tidak dapat mengambil para pengguna dengan tag. Jadi dengan itu kebanyakan para pengguna mungkin juga akan terus menggunakan kenderaan masing-masing, sama ada bermotosikal atau berkenderaan untuk ke tempat kerja. Jadi penggunaan dari segi lebuh raya akan terus berada dan saya optimis tentang wujudnya perkhidmatan lebuh raya akan terus digunakan oleh para pengguna. Walaupun kami sentiasa menitik beratkan tentang keselamatan para pengguna. Walaupun mereka menggunakan dari segi kenderaan atau bermotosikal, keselamatan mereka akan kita sentiasa terjaga semasa penggunaan itu. Jadi bagi saya rasa optimis walaupun PKP pemulihan telah diadakan, penggunaan dari segi perkhidmatan lebuh raya akan terus dikecapi oleh para pengguna. Terima kasih Pengarah Urusan PLAS Malaysia Berhad, Datuk Azman Ismail membincangkan tentang PLAS Malaysia Berhad dan juga bagaimanakah perubahan korporat serta perubahan kepada pengguna dilakukan ketika tempoh PKP dan juga PKPB dan PKPP. Teruskan bersama kami di Astro Awani ketika kami terus membincang dan juga mengupaskan penjana dan juga PKPP dan kesannya kepada ekonomi serta kepada sosial di negara ini. Saya Rizal Zulkafli. Teruskan bersama kami di Astro Awani. Salam hormat.